Selamat pagi, Mr. Wee Choo Keong. Saya ingin bernomak-nomak. Boleh saya panggil Abang Wee? Abang Wee ni saya rasa tak berapa mesra sangatlah untuk orang Kelantan. Orang Kelantan ni kita kurang guna Abang Wee ke apa. Ada juga Abang Wee apa ada, tapi lebih sesuai kata Pok Wee. Pok Wee. Abang Wee pun padahalnya Abang Wee pun boleh juga. Boleh juga. Sebab budaya Kelantan ni kebanyakan dia okeylah boleh guna Abang Wee dengan Pok Wee, boleh lah. Ikut dia nak panggil orang mana. Rasanya mesra lah kalau panggil Pok Wee. Boleh juga, boleh juga. Terima kasih lah dia beri peluang untuk satu temu cara ni kan. Pok Wee, dalam pilihan raya ni, jadi memang Pok Wee ni calon di Bangsa Maju. Jadi kita nak bertanya lah dengan Pok Wee beberapa soalan. Pertamanya lah, kalau kami nak tahulah apakah sebabnya Pok Wee nak bertanding dalam pilihan raya ni di bawah Parti Warisan. Sebab yang saya lihat dalam keadaan politik dalam 2-3 tahun ni, memang politik yang amat teruk. Ya, yang kita boleh nampak sentiasa ada rebutan untuk sesiapa nak jadi Perdana Menteri. Ya, sedangkan dalam negara kita ni ada banyak masalah. Rakyat menghadapi tak cukup makan, ada lauk di atas meja untuk keluarga mereka, kehidupan setiap hari. Tetapi kita sentiasa kata saya lebih layak menjadi Perdana Menteri. Saya ada formidable numbers, ya, dan sebagainya. Saya rasa dalam keadaan itu saya dah dapat boleh kata feedback daripada seluruh rakyat keseluruhan. Cina baik, Melayu baik, India baik dan lain-lain. Semua dah muak, orang kata muak dah dengan politik yang sebegini. Mereka nak satu kerajaan yang boleh dengan sebenarnya jaga kepentingan rakyat. So saya lihat Parti Warisan ni di bawah pimpinan Datuk Seri Panglima Shafie Appadal, dalam tingkah lakunya, dalam hujahan beliau di dalam parlimen, sentiasa menyinurkan prinsip perpaduan dan tidak pernah menyatakan saya nak jadi Perdana Menteri, saya nak apa, sentiasa nak menambah baikkan negara atau memulihkan negara kita dengan prinsip perpaduan di mana semua rakyat menyatu padu di bawah nama Malaysia untuk negara yang boleh berjaya, dan bila kita menyatu padu, negara akan jadi makmur. Dan kita boleh lihat ringgit Malaysia jatuh sampai sekarang. Wang ringgit dengan banding dengan US dollar dah 4 ringgit tu 70 atau 80. Ya, betul. Tak lama 5 ringgit. Dulu baru 2 ringgit lebih dengan Singapura. Lebih kurang 3 ringgit. Sekarang ni dah 3 ringgit 50 sen. Kena kawal lah. So kalaulah ringgit ni jatuh sampai teruk begini, barang-barangan yang di dalam negara kita memang naik harga. Ya, kerana kita ada banyak bahan-bahan yang kita perlu beli dari luar negara. Import, ya betul. Import, you know. So itulah alasan-alasan penting yang saya nak main politik dalam Parti Warisan, kerana saya merasakan adalah politik warisan ini adalah sebuah parti yang saya boleh memain peranan. Ya, sebab saya ada banyak pengalaman. Pengalaman dari parti
ini dengan puluh-puluh tahun seperti saya muda. Ya. Tapi politik itu adalah pentingnya apa, nepotisme. Nepotisme. Ya. Dan satu lagi ya yang saya dipujuk dan menyertai ya adalah sentiasa main politik dalaman. Ya, and then nak jadi Perdana Menteri dan sebagainya dan tidak mementingkan kepentingan rakyat, iaitu kehidupan mereka. Khasnya pada masa ini selepas PKP 2-3 tahun rakyat memang teruk daripada M40 dah turun ke B40 sekarang ni. Ya, betul. Tak lama lagi saya tak tahulah nak turun ke mana. Ada yang bankrupt, dah bankrupt. Ada yang bunuh diri pun ada. Ada yang jadi kena minta sedekah pun dah tu dah. Ya, so dalam keadaan ini kita tak boleh biarkan negara kita dalam keadaan yang sedemikian. Ya, kita kena bangkit. Kalau saya nak bangkit, kalau saya kena kembali ke dalam politik. Right? Betul. Itu parti politik. Dan politik yang saya sentiasa nampak selama ni, warisan adalah yang parti yang sesuai untuk semua rakyat. Ya. Tak kira kaum. Ya, Melayu, Cina, India dan lain. Kerana pimpinannya, saudara boleh lihat pimpinannya Datuk Seri Shafie Apdal adalah orang Muslim. Muslim betul. Dalam memang beliau praktis Muslim yang itu Islam yang sebenarnya. Bukan menggunakan perkataan Islam ya. Tapi praktis agama Islam dengan sebenarnya. Ya. Tengok pimpinan dia. Timbalan Presiden Darrell Lighting, penganut Kristian, John Wong, orang Cina juga, satu lagi Vice President. Saya percaya dia kemungkinan agama Buddha. Yang lain-lain tu ada Dayak, ada banyak kaum dalam tu. Ya, dan Dayak ni kemungkinan ada Kristian juga, ada yang Islam. Kita orang Kelantan guna Islam, bukan Islam. Ya. So inilah kita nak nampak dalam negara kita, bukannya menggunakan perpaduan seperti satu retorik politik. Politik sahaja. Ya, atau polemik. Ya. Sebenarnya kita lihat perpaduan ini digunakan sebagai pendek kata menanam tebu di bibir mulut sahaja. Sebab itulah negara kita masih dalam selepas 60 tahun, 70 tahun masih pecah belah. Dan kita sekarang memainkan politik divisif lagi teruk untuk memecah belahkan rakyat kita semata-matanya untuk apa? Untuk kepentingan politik, parti politik. Betul. Ya, itulah kita kena berhentikan untuk kepentingan negara kita. Ya. Betul. Kita dah lihat suasana politik sekarang ni macam bercelarut-celarut kan. Jadi betul lah, cara kita nak berkhidmat kepada masyarakat tu, kita kena cari satu sumber yang betul. Dan betul lah, kalau parti warisan ni macam tu, memang kita boleh pandang yang terbaik lah. Jika Pok Wee dipilih sebagai wakil parlimen, apakah perubahan besar yang ingin dibawa di parlimen atau negara ini? Yang penting itu apa yang dah telah dilakukan semasa saya jadi ahli parlimen tahun 90-an dan juga tahun
2008, saya sentiasa membangkitkan isu untuk menyatukan rakyat dan juga membaik pulihkan keadaan-keadaan dalam negara. Yang pentingnya memang kita kena banyak dalam korporat dalam negara kita banyak masalah di mana menindas rakyat. Ya, cakapnya untuk kepentingan negara, tapi padahalnya yang kita boleh nampak dengan jelas adalah menipu rakyat. Ya. So perkara yang begini kita kena pertahankan hak-hak rakyat. Ya, khasnya kepada rakyat yang seperti rakyat di kampung, ya, rakyat di urban juga, semua rakyat. Sebab saya lahir ni dari Kelantan. Kelantan. Kampung lah. Kampung lah, kampung, sekampung dengan Melayu. So saya amat memahami kesusahan mereka. Dan ibu bapa saya dulu jual dalam pasar. Saudara. Ya, dalam pasar. Seorang penjaja, seperti penjaja tapi dalam market lah. Dekat Kelantan kita panggil market. Saya selalu pergi ke market. Ya? Saya sangat memahami apakah perkataan kesusahan itu. Ya, bukannya saya tahu untuk ejaan kesusahan. Sebab saya tahu apa maksudnya kesusahan. Kemiskinan. Tak cukup makan. Sebab saya telah lepas ada pengalaman. Ada alaminya dulu. Dah itu dah. So saya amat memahami. Inilah tugas saya sebagai ahli parlimen yang saya perlu bangkit dalam parlimen. Soal yang menyentuh kehidupan rakyat. Ya? Dan kalau kita boleh membaik pulihkan perpaduan negara kita dengan sebenarnya, saya rasa semua masalah ini kita boleh mengurangkan ya, dengan cepat. Kemungkinan tak dalam 5-10 tahun, 20 tahun kita boleh kata zero kemiskinan. Ataupun merapatkan jurang. Merapatkan semua jurangnya. Ya. Betul lah, Mr. Wee. Kadang-kadang kita lihat keadaan kehidupan sekarang, realiti kehidupan kita lihat. Kalau kita tak merasai kehidupan di awal dulu, kita tidak pernah merasai bila-bila masa pun kehidupan kita, keadaan kesusahan dan kesenangan. Jadi saya nampak di situ ada misi dan visi Pak Wee. Dan satulah yang saya nak tanya Pak Wee, apakah penambahbaikan kalau Pak Wee diterima sebagai wakil di Wangsa Maju? Penambahbaikan yang Pak Wee nak bawa di Wangsa Maju ni jika dipilih? Kalau jika dipilih, kalau ada rezeki untuk kembali ke parlimen, untuk Wangsa Maju, untuk warga Wangsa Maju, misi saya adalah untuk selesaikan perkara-perkara misi yang tertunggak selepas 2013 di mana saya bersara daripada politik, iaitu menjaga semua kaum rakyat di warga Wangsa Maju, ya, dengan jelas, dengan kesudian untuk pergi ke mereka kalau mereka ada masalah. Kita mesti sampai. Bila kita dapat maklumat, kita sampai. Seperti selama saya jadi ahli parlimen 2008 kepada 2013 di Wangsa Maju, kita boleh lihat pada masa itu keadaan di Wangsa Maju memang boleh kata amat cantik pada masa itu, di mana kita tak ada
banyak masalah. Memang ada masalah sosial dan masalah yang lain. Tapi dari segi itu struktur di mana kesesakan jalan tak seperti sekarang. Di dalam Wangsa Maju boleh jadi ada kesesakan jalan. Kalau di Kuala Lumpur saya boleh memahami. Di Wangsa Maju yang sekarang ni saya pergi, saya amat menyedihkan. Kerana apa? Kerana banyak bangunan kondominium dan sebagainya dinaikkan, tetapi infrastruktur yang sedia ada ini tidak mencukupi untuk merangkumi development yang sebegitu besar dan sebegitu cepat. Bila kita ada development, kemajuan yang begitu, mesti lebih orang masuk ke Wangsa Maju. Seperti itu pada masa 2008 sampai 2013, di populasi di Wangsa Maju memilih ada lebih kurang 70,000. Sekarang lebih kurang dah 2 ganda lebih kurang kepada 123,000. Saya terkejut kenapa besar dan begitu. Tetapi infrastruktur masih yang sama, yang asal. Itulah tugas saya penting untuk membawa perkara ini kepada Datuk Bandar Kuala Lumpur dan Menteri Wilayah Persekutuan, untuk membangkitkan isu utama ini. Kita perlu menguruskan perkara ini. Kalau tidak, rakyat lagi marah, rakyat lagi tak ada keselesaan dan fed up. Sekarang pun saya dapat aduan. Bila saya jalan aduan, saya kata saya tak boleh buat apa, saudara-saudari, kerana saya tak ada platform. Saya tak ada kuasa. Kalaulah saya dipilih sebagai ahli parlimen Wangsa Maju, berani saya kata dengan terus terang, saya akan amat lantang di dalam parlimen dan juga kepada DBKL, khasnya Datuk Bandar, untuk menjaga kepentingan ini dan membawakan isu ini dalam pengurusan DBKL untuk meneliti masalah tempatan. Saya percaya ini bukan satu masalah di dalam Wangsa Maju sahaja, tetapi keseluruhan dalam wilayah persekutuan. So inilah boleh kata satu misi yang penting. So bila kita ada satu mesyuarat yang begini, di mana kita boleh jelaskan perkara ini, saya rasa perkara yang lain akan masuk juga jadi satu, boleh kata, blueprint untuk pihak-pihak berkuasa meneliti apakah sebenarnya rakyat di Kuala Lumpur nak. So inilah tugas ahli parlimen. Betul. Tugas ahli parlimen bukan main politik, saudara. Berkhidmat untuk rakyat. Berkhidmat untuk rakyat bukan pergi tengok longkang sahaja. Tapi di Wangsa Maju, di wilayah persekutuan, kita tak ada adun. So kita perlu menjaga soal semua sekali. Tapi kita kena ada utamaan dalam otak kita bahawa sebagai ahli parlimen, tugas utama kita adalah berbangkit perkara-perkara masalah rakyat di parlimen, bukan dibuat statement di dalam surat khabar, tengok longkang dengan jari tunjuk longkang, di sampah tidak dikutip, itu tak penting. Kita kena buat, tapi tak penting. Yang penting kita kena sentiasa bawa isu ke parlimen, isu kepada DBKL untuk mengatasi
dengan sebenarnya masalah ini. Inilah misi yang tertunggal. Saya nak nampak, ya, bila saya besar dapat politik di Bangsa Maju, boleh kata misi-misi tersebut dah diselesaikan. Ataupun kebanyakan misi itu dia telah diselesaikan dan dimuaskan oleh warga Bangsa Maju. Itulah, saudara, itulah kepentingan saya. Ya, saya cakap ini dengan dengan ikhlas. Ya, saya nampak daripada hati saya. Daripada hati, ikhlas hati. Kita bila melontarkan tu kita nampak. Ya, sebab saya semasa saya jadi ahli parlimen di Bangsa Maju dan sekarang saya lihat memang amat menjadikan. Tak teratur. Memang ada kemajuan, bangunan naik dengan pesat. Banyak. Kalau itu kemajuan, itu kita panggil kemajuan, saya kata itu kemajuan concrete jungle. Ya? Kita nak yang satu kemajuan, sebelum kita ada kemajuan, kita dah ada infrastruktur. Jalan yang luas, parking yang cukup untuk kawasan itu. Baru kita benarkan bangunan persekitaran yang baik, betul. Komuniti yang betul. Sekarang ni boleh nampak kondominium naik, tak cukup parking dalam kondominium, dan penduduk-penduduk kondo ini perlu park kereta di tepi-tepi jalan, dan termasuk itu perumahan residential. Dan mengambil tempat parking mereka. Ya. Gini kita tak boleh terima lah, kan? Keadaan gini kita tak boleh terima. Dan kita nampak kenapakah ahli-ahli parlimen yang mengambil alih daripada saya ni tidak meneruskan tugas-tugas mereka yang sebenarnya untuk mentahankan hak-hak rakyat. Ya. Tapi saya nak jelaskan di sini, saudara, saya bukan menentang kemajuan. Saya memang welcome kemajuan. Tetapi sebelum kita ada kemajuan, kita perlu ada satu plan yang baik. Plan yang baik iaitu infrastruktur kita ni mesti boleh kata mencukupi untuk 20 tahun. Ya, memang bila negara lagi itu makmur, kita mesti ada kemajuan itu, development yang banyak lagi. Tapi semasa tu kita boleh ada infrastruktur pula yang lebih baik. Ya, sebab kita dah ada plan. Bila ada plan, kita dah mesti plan untuk selepas 20 tahun kita boleh meluaskan tanah ini. Ya, seperti kita nak bangunkan bangunan di tepi jalan. Ya. Kalau kita kena mundur bangunan tu 30 kaki. So supaya jalan tu boleh meluaskan. Ya, seperti itu. Itulah tugas kita ahli parlimen. Sentiasa untuk tegur pihak berkuasa bahawa sebelum kita berkemajuan, tolong fikirkan perkara-perkara begini. So kita boleh kata komplimen dengan pihak berkuasa. Kita bukan melawan dengan pihak berkuasa, saudara. Itu bukan. Kita nak tegur. Maksud saya jadi lantang di parlimen bukan apa, bukan nak tunjukkan kita kehebatan kita. Kita satu teguran. Ya, teguran kerajaan kepada kerajaan supaya mereka jangan lupa apakah yang kita buat adalah untuk kepentingan rakyat jelata. Itulah misi saya, saudara. Pak Wi, nampak macam bersemangat tu. Memang itulah matlamat sebenarnya seorang ahli parlimen. Dan sangat menjadikan bila saya nampak keadaan yang sedemikian. Iyalah, betul.
keadaan loni, orang kata-kata. Keadaan loni. Amo tak teh. Oh. Wajib kapi tobat tak teh. Sungguh. Sungguh. Ya. Jadi yang terakhirnya Pak Wi, nak lihatlah betapa pentingnya lah Parti Warisan dan diri Pak Wi sendirilah untuk memenangi pilihan raya ni. Saya rasa kita mesti kasih rakyat satu pilihan. Ya. Ya? Jangan kata okey, Parti Warisan ni adalah parti dari Sabah. Apa salahnya? Ya. Warisan ni ditubuh di Sabah. Betul. Ya? Tapi dia sebut Warisan ni adalah sebuah parti didaftarkan oleh ROS Dalam Malaysia. Malaysia. Ya. Kalau parti Sabah tak boleh datang ke Semenanjung, parti yang lain pun tak bolehlah pergi ke Sabah kerana mereka bukan ditubuhkan di Sabah. Ya, ya. Kan? Tetapi mereka boleh bertanding di Sabah, tetapi Warisan Tak boleh pula. tak boleh bertanding tak boleh main satu peranan di Sabah. Maaf, di Semenanjung. Ini telah menyekat hak-hak freedom of association Ya, betul. dalam satu demokrasi. Ya, ya. Kalau begini, itu bukan demokrasi yang lagi dalam negara kita. Ya, betul. Kita praktis selektif demokrasi. Selektif. Ini yang kita tak boleh Tak tak boleh diterima. Tak boleh terima. Ya, ini satu keadaan yang satu fikiran naratif yang sungsang Ya. dalam negara kita. Ya, so rakyat kita jangan dikelirukan dan janganlah beli naratif ini. Ya, ya. Ya, Warisan ini adalah sebuah parti yang didaftarkan oleh ROS dalam negara ini, sama dengan parti-parti yang lain dalam negara kita. Ya, dan ia ada hak bertanding di seluruh negara. Ya, memberikan satu pilihan terbaru kepada rakyat. Ya, kita jangan menyekat supaya rakyat tiada hak untuk memilih. Janganlah kata, Warisan masuk ke Malaysia ni untuk kucadau. Okey, kata-kata kucadau. Kucadaun. Tolonglah kucadau. Kalau mereka pergi ke Sabah, ke Sarawak, tak kucadau enggak? Alah, tolong jangan main politik yang sempit begini, politik yang bankrupt. Kalau mereka takut Warisan, terimalah dan cakap dengan terus terang, mengakulah kenapa mereka takut kepada Warisan. Ya. Selama ni mereka telah dalam politik Malaysia 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun masih main naratif yang begini. Kalau mereka ada confident, takut apa? 10 parti yang lain masuk Semenanjung yang telah didaftar di Malaysia, silakan. Sebab kita confident. Kita jaga rakyat kita dengan terbaik. Wajib KP tobat. Kalau kita jaga rakyat dengan baik, kita jangan takut. Rakyat akan memilih kita setiap pilihan raya. Sebab rakyat selesa. Kenapa saya nak tukar kepada orang ni? Kan? Bos ini jaga saya dengan baik. Ya, saudara jaga saya dengan saya baik. Kebajikan baik, gaji baik. Saya tak ada masalah. Saya nak pindah tukar kerja. Wajib KP tobat amal tak pergi. Sungguh. Betul tak, saudara? So itulah, beri peluang, sila beri peluang kepada rakyat. Warisan adalah, we are here to build a nation. Nation. Unity. Unity
United we must. Unite we must. Unite we must. Unite we must, saudara. Kalau kita tak ada perpaduan, bagaimana kita buat polisi yang terbaik dalam negara, kita tak akan berjaya. Negara kita tak akan makmur. So, kunci untuk berjaya untuk negara ini adalah perpaduan demi masa depan. Okey, perpaduan demi masa depan. Dan nak ulang sekali lagi, perpaduan demi masa depan. Itu saja saya boleh cakap. Saya tak boleh janji yang lain. Ya. Saya tak mahu janji kosong. Ya, rakyat di Wangsa Maju boleh tahu apakah yang saya buat semasa ahli parlimen ataupun semasa tu tak buat sebagai seorang ahli parlimen yang tertidur. Ya. Kalau saya adalah ahli parlimen yang sedemikian, saya tak berani balik ke Wangsa Maju. Sebab mereka akan halau saya keluar. Saya tak boleh, tak ada peluang pun nak shake hand kepada mereka. Tetapi yang sekarang saya pergi ini, mereka amat mesra. Ada yang cakap, oh bagus kembali ke Wangsa Maju. Ya. Dan kita tahu apakah kamu buat sebagai ahli parlimen di Wangsa Maju. Tak payah nak beritahu kita lagi. Ya, so boleh kata selama saya berjalan di walkabout di Wangsa Maju, kawasan Melayu, kawasan Cina, kawasan India, boleh kata amat menggalakkan, encouraging. Itu saja. Tetapi saya tidak boleh complacent. Perlu lagi jalan. Ya, kerana saya masih seorang underdog. Ya, underdog. So itulah keadaan itu. Sebab itulah tiap-tiap hari tidur 4 jam, 5 jam. Kalau dapat 5 jam, alhamdulillah. Begitu bersemangat Pok Wee kita berbicara hari ini, dan kita harap pundi-pundi di Wangsa Maju pandang-pandangan dengar-dengarlah apa yang dihasratkan, apa matlamat Pok Wee bila kembali setelah 2 penggal tidak sebagai ahli parlimen Wangsa Maju. Jadi dia kembali balik untuk berkhidmat kepada masyarakat dan rakyat Wangsa Maju. Jadi fikir-fikirkanlah, undilah Pok Wee kita, Mr. Wee Cho Keong dari Parti Warisan. Sekian, terima kasih. Terima kasih, saudara.